Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi kepada semua pelajar tingkatan 4 bagi tahun 2021 ataupun lebih spesifiknya kelas PVMA. Okey, cikgu pertama kali sekalinya maknanya cikgu nak ucapkanlah setinggi-tinggilah penghargaan kepada kamu yang mana sanggup masuk ke cikgu nak cakap apa lebih kepada taklimat ringkas lah taklimat ringkas berkaitan dengan kelas PVMA dengan kelas PVMA walaupun mungkin ada di kalangan kamu yang hadapi kekangan di rumah, mungkin naik internet ataupun telefon ataupun sebagainya lah tapi cikgu ucapkan tahniah kerana kamu sanggup bangun pagi walaupun hari ini hari Jumaat, walaupun kamu tak ada kelas hari ini, kamu sanggup bangun awal dan bersama-sama kami guru-guru di unit bimbingan kaunseling sekolah. Okey. Jadi kita nak terus ke? Okey. Jadi cikgu tak nak lengahkan masa untuk penerangan berkaitan dengan subjek dan hala tuju kamu maknanya untuk SPM nanti cikgu akan serahkanlah kepada cikgu Natasha berkongsi maklumat berkaitan dengan kerjaya kamu. Okey, cikgu Natasha. Okey, dah. Alright. Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat pagi. Okey, terima kasih sebab bersama cikgu-cikgu bimbingan dan kaunseling pada hari ini. So hari ini kita nak buat satu taklimat ringkas, penerangan secara ringkas untuk memberi gambaran kepada awak apa itu aliran kemahiran PVMA, terutamanya khusus jahitan. Okay, sebelumnya awak tak didedahkan dengan aliran-aliran sebegini, jadi bila awak masuk mungkin rasa keliru, rasa sama-sama kan, tak faham cikgu apa yang saya belajar ni, jahit boleh ke, nak kerja boleh ke, cari kerja, ke mana saya nak pergi selepas ni, boleh ke saya masuk U, boleh ke saya nak ke college-college, sebenarnya boleh. Okey, banyak jalan yang awak boleh. Tapi hari ini saya nak terangkan secara ringkas terdahulu apa itu aliran yang awak ambil. So saya ada sediakan sedikit slide. Okey, boleh nampak ke slide saya? Tak nampak? Tak ada Sekejap. Boleh? Kejap, saya tengok dulu. Tak Okey, keluar. pelajar-pelajar tolong respon kalau kamu tak nampak slide, sebab kita takut dekat cikgu keluar tapi dekat kamu tak keluar. Okey, saya buat sekali lagi ya, kejap ya. Alamak, lain tak kuat kau. Sekejap ya. Sekejap. Okey, boleh nampak tak? Boleh? Nampak tak? Ke tak nampak? Macam tak nampak je. Boleh? Okey, nampak? Tak ada pun? Tak ada Stop presenting.
Oh, okay, saya kena buka saya punya slide Okay. So boleh nampak Ada. Okay. So kita tengok boleh nampak ada orang dah respon, nampak? Nampak tak? Naim, nampak tak? Saya nampak. Nampak. Okay. So saya teruskan ini adalah gambaran secara ringkasnya di mana apa itu kelas jahitan PVMA, aliran kemahiran. Mungkin kelas awak ni berbeza sedikit dengan kelas-kelas yang lain, tetapi ada mata pelajaran teras yang memang awak wajib ambil. Cumanya dalam kelas awak ni kelas awak ni lebih kepada kemahiran, lebih kepada kerja-kerja hands on, maknanya lebih banyak menggunakan awak punya pergerakan berbanding awak punya membaca ke baca kelas-kelas lain kita banyak menghafal kan, tapi kelas awak ni awak banyak menggunakan alat-alat terutama alat jahitan lah So bila kita tengok aliran kemahiran jahitan. Okay, sekarang awak ambil aliran kemahiran jahitan. Okay, alright. Okay, apa subjek yang perlu awak ambil? Mata pelajaran teras wajib untuk awak ambil, iaitu bahasa Melayu, English, itu memang sudah biasa yang awak kena ambil. Okay, dan elektif awak adalah jahitan. Maknanya 100% awak fokus kepada mata pelajaran jahitan. Okay, dalam mata pelajaran jahitan ni nanti guru-guru awak akan mengajarlah banyak jenis-jenis jahitan. Okey, ini adalah satu tajuk besar sahaja. Jadi awak perlu fokus dengan guru-guru awak macam mana awak nak belajar untuk jahitan ni. Alright. Okey, setakat ni okey Laju sangat ke saya bercakap? Alright. Okay, so kita next. Okay, ini adalah laluan awak. Kemana awak nak pergi? Inilah persoalan-persoalan bila mana murid-murid aliran kemahiran ni bertanya kepada cikgu. Cikgu, saya ni selepas SPM ke mana saya perlu pergi? Universiti mana saya perlu masuk? Okey. Bila awak tengok kita ada 4 aliran. So sekarang awak berada di sini. Technical and vocational. That's why dekat sekolah kita ada vocational, technical dan vocational. Maksudnya kemahiran. Okay. Laluan awak daripada awak PT3, awak SPM, technical, vocational ni awak ke kemahiran. Okay. So sebenarnya dekat Malaysia ni banyak institusi-institusi kemahiran. Jadi saya bagi salah satu link, contoh link bila awak tengok Okay, boleh nampak tak link saya? Keluar lagi Okay, ni link kemahiran belia. Boleh nampak? Boleh Okay, so bila awak tengok ini adalah salah. Tak nampak? Nampak tak Naim? Link kemahiran belia ni. Okay, so bila awak tengok kat sini, ini adalah salah satu institusi latihan kemahiran belia dan sukan. Ini adalah salah satu, maknanya banyak lagi. Ini saya bagi contoh salah satu lah. So bila awak tengok kursus yang ditawarkan, nampak tak? Sijil teknologi jahitan pakaian wanita boleh, pakaian lelaki boleh. So banyak sijil-sijil yang awak boleh ambil. Okay, ni adalah senarai-senarai IKBN lah. Dekat Malaysia ni kita banyak. So maknanya bila awak keluar daripada SPM jahitan, awak boleh terus ambil sijil yang seterusnya. Okay, sijil yang ditawarkan oleh institusi kemahiran di Malaysia. Okay, boleh Okay, ini adalah salah satu contoh lah. So bila awak tengok, bila awak berada di awak punya kemahiran ni, bermakna aliran awak mesti ke kemahiran juga. Okay, tak boleh nak ke tempat lain. Contoh tiba-tiba kata cikgu saya nak jadi doktor lah, saya dah malas nak jahit, saya nak jadi doktor. Awak nampak tak? Tak ada kan anak panah untuk awak? Okay, so maknanya tak boleh lah. Tapi bila awak berada di jahitan ni, awak boleh ke kemahiran dan awak boleh explore lagi banyak di institusi kemahiran dekat Malaysia ni. Okay, mungkin next talk kita boleh zoomkan lagi kat mana ada institusi kemahiran dekat Malaysia ni. Okay, ini adalah secara ringkas sahaja.
Okay, so next. Okay. Okay, next, bila awak dah habis belajar, so mesti awak keliru, cikgu saya nak jadi apa? Okay, saya dah ada sijil, saya dah ada kemahiran menjahit, tapi apa kerjaya saya boleh buat? Adakah saya perlu jadi tukang jahit sahaja ataupun itu je lah kerja saya? Okay, alright. So sebenarnya banyak kerjaya yang awak boleh pergi. Okay, terutamanya awak ada kemahiran untuk menjahit, of course lah awak ada satu kelebihan untuk menjahit baju, menjahit pelbagai jenis jahitan. Okay, then katalah awak suka sangat nak mencipta baju, cikgu saya ada cita-cita lah nak cipta baju Siti Nurhaliza kan, contohlah. So awak bolehlah jadi pelika fashion dia. Okay, so awak ada kemahiran untuk menjahit. Okay, then yang keduanya awak boleh jadi usahawan, buka kedai jahitan. Dekat Malaysia ni, siapa yang jahit baju kita? Mestilah tukang jahit, betul tak? Kalau tukang jahit tak jahit baju, macam mana kita nak pakai baju? So usahawan jahitan tu memang wujud di Malaysia. Kalau saya tengok ada petikan akhbar kat sini, menjahit kerjaya lumayan. Satu jahitan baju sekarang pun dah cecah 100 ke 200 ringgit. Contohlah macam tu ya. Then yang ketiganya adalah pereka dalaman. Okay. Pereka dalaman ni contoh awak nak design selangsir ke, awak nak design cushion punya sarung ke, macam tu lah. So dia lebih kepada interior designer lah. Okay. Then awak boleh jadi guru dan bersyarah. Saya ke institusi kemahiran sahaja. Okey. Sebenarnya bila awak pergi institusi selepas di situlah boleh universiti. Nampak tak jalan dia? Sebenarnya ada jalan dia untuk awak menjadi seorang guru atau pensyarah. Contoh awak, saya minatlah nak jadi cikgu, tapi cikgu yang mengajar jahitan macam cikgu awak sekarang. So itulah jalan dia. Cuma mungkin dia tak sepantas dengan kos-kos yang lain. Maksudnya kalau kos lain, contoh kalau kelas sains dia terus ke universiti, tapi kalau awak ni perlu melalui institusi kemahiran dahulu yang baru boleh jadi guru pensyarah. Tapi tetap ada laluan untuk awak jadi cikgu atau pensyarah lah. Itu antara contoh-contoh. Okey. So itu secara ringkasnya. Okey, secara ringkasnya. Cikgu Naim ada nak tambah ke? Saya rasa okey je, teruskan. Cikgu Samira? Tak ada? Okey. So ada soalan tak setakat ni? Ada soalan tak? Oh, si Nagarani kata, cikgu saya tak pandai menjahit. Sebab tadi saya tengok ada macam ada yang tanya dekat chat tu. Naga tanya saya nak jadi polis ke apa tadi? Cuba scroll balik. Ada. Kalau kelas jahitan, boleh saya jadi polis tak sikit? Boleh. Jadi polis boleh kan Naim? Dia kata dia kelas jahitan tapi dia nak jadi polis. Okey, untuk jadi polis tak ada masalah. Cuma polis ni kalau macam yang kamu tahulah polis ataupun tentera ni, dia bukan sahaja tengok daripada kamu punya keputusan, tetapi kamu punya fitness lah, kesihatan dan fitness. Sebab polis dengan ketenteraan ni dia kena dua-dua tu balance antara kamu punya pelajaran dan fitness badan kamu lah, kesihatan badan tu semua. Kalau kamu jenis ada penyakit lelah tu macam susah sikit. Macam tu lah untuk jadi polis ada masalah. Sebab polis ni dia tengok hanya kepada subjek bahasa Melayu dan sejarah je. Itu lebih kepada keutamaannya lah. Janji kamu SPM nanti untuk 2 subjek. Sebab kamu 2 subjek ni kamu wajib ambil macam mana pun. Walaupun kamu kelas PBMA, 2 subjek ni kamu wajib ambil. Itu sebab memang syarat untuk lulus SPM lah. Sebab cikgu tahu kelas PBMA ni kita tak banyak
kamu tak banyak subjek macam kelas lain. Total seingat kalau macam tahun sebelum ni tiga subjek teras je cikgu rasa. Yang bahasa Melayu, sejarah tu kira memang wajib. Satu lagi yang tu mungkin bahasa Melayu kan mungkin matematik ke apa cikgu lupa, yang tu kena cikgu tengok balik. Tapi tak menjadi masalah. Macam mana boleh kena? Kalau kamu nak berminat nak jadi polis. Okey. Ada apa lagi? Okey, apa lagi yang kamu nak tahu? Sebab cikgu tak sebab cikgu pakai iPhone. Apa ni, boleh saya buat SPM tadi? Buat SPM. Apa ni? Soalan Naga ni. Naga boleh kamu saya masuk buat? Apa tu? Boleh saya buat SPM? Masuk apa tu kamu? Masuk buat SPM tu macam mana? Apa yang kamu masukkan buat SPM? Ambil SPM ke macam mana? Dia macam ni kalau kelas jahitan ni sebenarnya kamu habis dia kelas jahitan dekat sekolah, kamu ikut di ujian ujian untuk kelas jahitan yang untuk kelas PBMP punya. Sebenarnya kamu sudah dianugerahkan, kalau kamu lulus lah kalau kamu lulus kamu sudah dianugerahkan SKM level 1. Maknanya sijil kemahiran Malaysia level 1. Dia macam ni cikgu nak tunjuk pun sebab cikgu tak ada slide sekarang. Okey. Cuma dia dekat Malaysia ni, okey, macam contoh SPM, SKM, SBM. Tiga ni sijil pelajaran Malaysia, sijil kemahiran Malaysia, sijil vocational Malaysia. Tiga ni semua setaraf. Cuma beza dia, SPM ni lebih kepada akademik lah, macam pelajar-pelajar kelas lain ambil, lebih kepada akademik. SKM sijil kemahiran Malaysia, SVM sijil vocational Malaysia. Kalau kamu pergi sekolah vocational, kamu akan dapat SVM. SKM ni macam kamu lah sekarang, kamu ambil jahitan, kamu akan graduate dengan SKM level 1. Sebenarnya SKM level 1 ni dia dah setaraf dengan SPM. Jadi maknanya tak timbul kalau kamu nak minta mana-mana, nak sambung belajar ataupun nak minta kerja terus pun boleh sebenarnya dengan SKM. Sebab kalau ikut demand sekarang ataupun permintaan sekarang, SKM ni lebih tinggi nilainya daripada SPM. Tu cikgu cakap terus terang lah. Tapi ramai pelajar rasa benda ni ada apa je dengan SKM. Sebab SKM level 1, level 2 ni bukan senang nak dapat sekarang. Dan kalau kamu dapat sampai SKM level 5, yang tu dah cukup tinggi. Maknanya kamu layak untuk ni SKM level 5 ni cukup tinggi. Dan kalau ikutkan kamu punya kepakaran tu, kamu dibayar lagi mahal sebenarnya. Dan demand untuk pasaran market kerja sekarang, kemahiran lebih tinggi sebenarnya secara realiti lah. Tu cikgu cakap. Sebab kalau kamu tengok realiti sebenar dekat luar, berapa ramai graduasi yang menganggur. Bukan dia orang tak ada ijazah, dia orang ada ijazah. Tapi yang menganggur. Ramai. Cuma kalau cikgu, kalau kamu tanya cikgu tak ada masalah. SKM ni kamu punya ni lagi bernilai lah, lagi laku. Kalau kamu nak pergi, nak minta ke mana-mana, senang. Itu SKM. Jadi kamu tak perlu bimbang lah, walaupun kamu ambil kelas jahitan, tapi kamu bila habis je graduate je, maknanya habis je SPM, kamu akan dianugerahi SKM level 1 ataupun tahap 1. SKM ni dia setaraf dengan SPM, setaraf dengan SVM. Okey. Jadi kamu tak perlu bimbang lah. Lagipun kamu punya sijil lagi mahal. Okey, sebab apa? Sebab tadilah cikgu cakap. Dan sekarang ni kalau kamu tengok pasaran pekerjaan sekarang, SKM ni orang lagi ambil lah. Lagi-lagi kalau kamu dah ada SKM level 1, cikgu cakap lepas SPM mungkin kamu nak lanjutkan pelajaran ke politeknik, tu pun bagus. Politeknik ataupun ke college community pun boleh. College community pun bagus sebab dekat sana kamu diberi allowance khas setiap bulan. Ramai pelajar kita tak tahu.
Siapa nak bagi kamu duit poket waktu kamu belajar? Ni bukan kamu kerja tau. Waktu kamu belajar tu kamu dah dapat duit poket 250 ke 300. Cikgu tak, yang tu cikgu tak pasti, yang terkini lah. Tapi last cikgu urus pelajar sekolah RM300 duit poket. Tu RM300 dia bagi tau, bukan disuruh bayar. Orang lain belajar tinggi-tinggi semua buat pinjaman PTPTN. Jadi kamu memang ambil duit bayar ni, tapi kamu kena bayar balik. Yang ni dia bagi percuma. 300 tu banyak tau, tiap bulan 300. Lagipun kamu bukan bekerja, kamu hanya belajar secara praktikal ataupun secara teori. Dia ada teori, biasanya kalau kemahiran teori tak banyak lah. Teori tak banyak, teori sikit je, lepas tu lebih kepada praktikal lah. Itu yang seronok dia. Okey, ada apa-apa nak tanya lagi? Boleh je tanya. Okey. So sekarang boleh jelas maknanya awak ni sebenarnya awak banyak boleh buat. Okey, macam Cikgu Naim kata tadi pun boleh dapat duit poket. But at least bila awak ada kemahiran, contoh awak ada kemahiran waktu umur muda ni 16 tahun. 16 tahun dah ada kemahiran untuk menjahit, untuk buat baju. At least kalau dah ada kemahiran, awak boleh buat duit poket sendiri dah. Okay, macam soalan Nagarani tadi, sebenarnya kalau awak ambil kelas jahitan ke, awak ambil kelas account ke, mana-mana kelas lah, still boleh jadi polis juga. Sebab macam Cikgu Naim cakap tadi, kalau nak jadi polis, dia akan tengok awak punya keputusan mata pelajaran teras. Okay, so ada soalan lagi ke? Jangan lupa isi awak punya link kehadiran Lain-lain? Syuhada, ada ke kat talian tu? Saya tak dengar ni. Insyirah. Mana semua ni? Hilang dah ke tertidur? Tak ada respon pun. Halo. Mana semua orang? Pergi makan, sarapan. Tak ada respon weh. Ada ke tak ada yang tidur ni? Okay, so last one is kalau awak rasa ada benda soalan nak tanya, cikgu saya masih tak faham. Okay, sebenarnya saya banyak lagi benda nak tanya. Okay, awak boleh hubungi terus dengan saya ataupun Cikgu Naim. Okay, ataupun dengan kaunselor-kaunselor yang lain. Okay, so ini adalah permulaan untuk pengenalan kos yang awak ambil di tingkatan 4. InsyaAllah next series kita akan ada lagi untuk awak lagi clear awak nak ambil aliran kemahiran ni. Okay, bukan saja-saja awak ambil ataupun semata-mata result awak rendah ke, tak. Sebenarnya setiap subjek yang awak ambil, setiap kos yang murid tingkatan 4 ambil, dia ada apa orang kata, kenalah dengan dia, macam tu. Maknanya kita tengok awak next macam mana. Okay, komen kehadiran tu, komen lah. So program hari ni macam mana? Okey ke, jelas ke, ataupun saya perlukan lagi banyak program cikgu? Saya akan buat program macam tu. Okey, yang lain? Ada soalan? Kalau tak ada soalan kita nak stop. So saya stop presenting. Kalau tak sempat tengok nombor telefon tadi, ni nombor telefon saya. Alright, so saya rasa itu setakat hari ini sahaja briefing awal tentang aliran yang awak ambil. So saya harap lepasnya awak lebih faham dan lebih semangat untuk belajar. Okay, tambah-tambah kita berada di pandemik COVID-19, awak kena belajar dari rumah. Okay,
So selalu keep in touch dengan awak punya cikgu sebab awak punya aliran ini adalah aliran yang memerlukan awak punya kaki dan tangan, okay? Sebab kemahiran. Kalau teori saja mungkin awak tak faham. Mungkin awak boleh praktik di rumah. Okay, ambil jarum dengan benang mak tu, jahit je kat mana-mana. Jahit dekat kain kan. So lama-lama awak ada kemahiran tu. Okay, so jangan lupa ikut PDPR kat rumah. Selalu hadir ke kelas online. Okay, jaga diri. Duduk rumah, kalau tak ada keperluan jangan keluar. Sekarang kita kes sangat tinggi, okay, keboleh jangkitan tu sangat tinggi. So stay safe. Saya rasa itu sahaja pada hari ini. Saya minta maaf kalau ada terkurang. Terima kasih kepada semua yang berjaya hadir ke program kita pada hari ini. Okay, Assalamualaikum.